Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi pada malam ni, insya-Allah malam Rabu malam Khamis untuk membincangkan berkaitan tajuk berkenaan dengan Al-Quran Karim. Dan pada malam ni tajuk yang saya pilih adalah permasalahan yang wujud dari kesan mentadabbur Al-Quran tanpa mengetahui tafsirannya. Ni apa Abu Talha tulis tertinggal kalimah Al-Quran. Okay, permasalahan yang wujud daripada mentadabbur Al-Quran tanpa mengetahui tafsirannya. Baik. Tajuk ni insya-Allah saya kupas daripada tulisan yang tulis oleh Profesor Omar Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Dia associate professor dekat Kuliah Syariah dan Dirasat Islamiah daripada Jamiah Qasim daripada Saudi Arabia. So jadi dia tulis sikit dengan tajuk, tapi tajuk dia diletakkan adalah mentadabbur Al-Quran di antara berita gembira pengembalian semula dan juga bahaya kelancangan ataupun berani tak bertempat. Mentadabbur Al-Quran di antara berita gembira pengembalian sesuatu dan juga kebahaya keberanian yang tanpa bertempat. Okey. Dia kata kat sini, kita bincangkan insya-Allah apa ni. Pasal tajuk sekarang ni seronoklah kita masalah mentadabbur Al-Quran ni. Kelas tadabbur ni alhamdulillah pada zaman sekarang sangat banyak. Dan dibuka kelas-kelas baru, orang datang mendengar Al-Quran, dikupas, diulas dan sebagainya. Cuma dekat sini dia cuba nak tarik. Dia bukan benda ni bukan untuk membatalkan usaha dan juga effort atau usaha ataupun cadangan yang baik yang dibuat oleh orang untuk cuba mentadabbur Al-Quran atau memasukkan Quran semula ke dalam kehidupan manusia. Yang kadang-kadang dah lalai, banyak tengok Facebook daripada tengok Quran kan, ikut macam ni lah, tengok konspirasi ke, ikut apa saja, kemudian tinggalkan Al-Quran Karim. Al-Quran Karim belajar tidak kan, mungkin kita buat tempat belajar hafal Quran tapi kita tak belajar hafal Quran pun. Ni kadang-kadang benda-benda berlaku lah. So ala kulli hal, kalau kita perhatikan benda ni, banyak orang sibuk dengan Al-Quran sekarang ni sangat-sangat bagus. Cuma macam tajuk yang kita nak faham, kita nak cuba ambil malam ni berkenaan dengan permasalahan yang wujud bila kita wujud kesan daripada mentadabbur Al-Quran dengan tanpa mengetahui akan tafsirannya. Ini adalah benda yang sangat penting kita perhatikan pada malam ni. Baik. Sesungguhnya di antara berita-berita gembira yang mendatangkan, merasakan rasa baik sangka kita dan alangkah banyak pada umat ini adalah kembalinya kepada punca ataupun sumber yang tulen, serta dakwah dan ajakan kepada berpegang pada kitab Tuhannya. Ini pengembalian ni kita kata yang kita panggil dia melangkaui masalah keprihatinan untuk menghafal Quran sahaja. Memang banyak saya dengar orang kata hafal Quran juga. Sampaikan ada separuh orang tu Quran dia tak hafal, tapi dia rasakan dia telah mengisi ruang terbesar dalam konteks masalah Quran tu diamalkan. Dia rasa dia paling betul. Sebab kan ada orang jumpa saya, dia kata dekat taman dekat UK Perdana, bila satu hari tu ada abang seorang, dia baguslah, rajin dan sebagainya, tapi cerita kelakar dia cuba bandingkan. Dia kata pada saya ni ustaz, dia kata saya ni tak hafal Quran, tak pandai baca Quran, tapi saya mentadabbur Al-Quran.
Saya ponder into the meaning. Saya cuba menyelami maksud-maksud Al-Quran. Saya ni dia kata, banding dengan budak yang hafal Quran yang tak tahu apa tu, siapa lagi bagus? Dia tanya soalan macam tu. Saya masalah juga kan. Orang kata saya suka bertekak dengan orang. Jadi nak macam mana? Dalam bertekak mana nak menang. Cuma masalah dia tanya soalan macam tu. Saya pun kata dengan dia, budak tu lagi bagus dia abang. Dia kata kenapa pula? Budak tu cuma hafal Quran macam burung kakak tua. Dia kata. Dengan saya ni menyelami maksud-maksud Al-Quran. Kenapa saya kurang baik daripada dia? Saya kata bang, kalau sebenarnya Quran dekat dunia ni hilang, application Quran hilang, Quran yang tulisan pun hilang. Budak ni adalah benteng terakhir untuk jaga agama. Abang punya pemahaman tadi hilang terus, tak ada guna saya kata. So dia cuba nak kononnya nak rasakan diri lagi bagus. Dan ni memang berlaku lah. Kemalasan dalam menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, membawa kepada orang datang ke alternatif baru. Itu mengambil dengan maksud yang teragung daripada Al-Quran, iaitu apa? Tadabbur Al-Quran. Memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Sad ayat 29. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkara ulul albab. Ini adalah kitab, sebuah kitab kami turunkan ia kepada engkau wahai Muhammad, kepadamu wahai Muhammad, diberkati, dalam keadaan diberkati. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka manusia ni mentadabbur akan ayat-ayatnya. Wa litadhakkara ulul albab, dan supaya beringat akan orang yang punya jiwa atau hati. Jadi orang yang ada hati, ada jiwa, dia patutnya beringat. Dan memang kelebihan tadabbur ni, daripada apa yang tak mutawatir, daripada nas-nas yang sangat banyak. Lafaz tentang tadabbur, maksudnya menyelami maksud, dan memahamkan diri tentang pengertian, bahkan aplikasikan ayat tu kepada kehidupan kita sendiri. Itu maksud asal lah. Nas-nas datang menggalak kepadanya. Dan juga dia juga memperingatkan daripada kita berpaling daripada Al-Quran. Macam Allah kan, afala tadabbarul Quran, adakah mereka tidak mentadabbur akan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau pada jiwa-jiwa tersebut ada kunci-kuncinya. Allah Ta'ala kata jiwa yang tak mentadabbur Quran ni jiwa tu terkunci. Okey. Ataupun orang yang mengabaikan pun akan ditegur juga. Bahkan kalau berkata seorang yang berkata, sesungguhnya setiap ayat yang ditamatkan dengan perintah untuk berfikir atau beringat atau berakal atau mengambil iktibar, dan dia adalah ayat beratus-ratus, afala taqilun, afala tadabbarun sebagainya, dalam bab ini nescaya orang tersebut dia adalah sangat tepat, tak salah pun. Okey. Dan tujuan sebenarnya untuk pengembalian yang kita dapat sekarang lihat pada masyarakat, dia masukkan dalam pengembalian yang dibira ni, selama mana tidak diletakkan garis panduan. Selama mana tidak diletakkan garis panduan, diikat dengan ikatan yang betul, garis panduan betul, yang menyekat daripada kepincangan, maka nescaya akan dibimbang, akan terjadi dengan sebabnya kelumpungan ataupun kegelinciran yang sangat besar, kerusakan yang besar. Dan ini akan melahirkan sikap jur'ah, ataupun dalam bahasa Arab ni macam kita panggil dalam bahasa Melayu lancang lah, kelancangan. Mana lancang tu mulut dia cakap laju sebelum dia sepatutnya main cakap. Dan ini ke atas kitab Allah Ta'ala. Mana kelancangan tu berlaku pada kitab Allah. Macam mana dapat diperhatikan apa dia kata daripada hasil-hasil dia sekarang ni, dengan tulisan-tulisan daripada sebahagian wartawan ke orang-orang media yang berkata-kata, lalu mereka datang dengan kepelikan. Mana diorang cuba terangkan Quran dengan cara sendiri, dan kemudian mentadabbur, tapi tidak dengan sebab tak ada garis panduan, maka mereka mendatangkan dengan benda yang pelik, dan bahkan mereka tersalah. Ataupun ada sebahagian sebahagian orang yang baru nak berkembang, baru nak mencintai Al-Quran, yang mendorong mereka cintakan mentadabbur, tapi dia kata kerana berani untuk melemparkan apa disi mereka. Mana apa dia ada idea, dia nak cakap ijtihad saya, ini saya fikir sendiri, ini kajian saya, dan kajian saya. Ini problem sebenar yang berlaku. Okey, khususnya bersama orang yang yang mudah bersertanya dengan macam zaman sekarang ni makin mudah lalu-laluan, okey, media sosial terutamanya macam Facebook, Twitter dan sebagainya,
Okey, yang dikatakan memudahkan lagi untuk perhubungan tersebut berlaku, dan semua orang akan cuba menulis apa dia suka dan apa dia nak. Okey. Dan pengarang buku kita ni, Dr. Umar ni, dia kata dia telah tengok beberapa contoh yang menyedihkan, menunjukkan kepada kelancangan ni berserta kejahilan. Dia lancang, mulut laju tapi kejahilan dalam kedudukan ini sangat bahaya, yang dibimbangi banyak di kalangan daripada para imam para imam zaman dahulu. Para imam zaman dahulu, macam dia kata Asy-Sya'bi rahimahullah, dia kata apa? Dia sebut satu kata-kata yang sangat kita panggil mendalam. Kalau kita fikir balik kata-kata dia sangat mendalam. Kerana benda ni sangat bahaya. Pasal kita berkata-kata, bila kita bercakap tentang ayat Allah, kita seolah-olah mewakili Allah Ta'ala dalam menerang pada manusia. Okay. Dia kata apa? Berkata Asy-Sya'bi, wallah, demi Allah, ma min ayatin illa waqad sa'altu anha. Dia kata tidak ada satu ayat pun kecuali aku dah tanya mengenainya. Walakinnaha ar-riwayatu anillah. Tapi aku tak jawab bila orang tanya aku. Dia orang tanya di tafsir tak jawab. Tanya benda lain dia jawab. Tapi bila bab tafsir Quran dia tak jawab. Dia kata memang aku dah tanya semua ayat. Mana every ayat Al-Quran dia dah tanya dah kepada siapa-siapa yang patut dia tanya. Dia dah tahu dah. Namun begitu, kerana benda ni riwayat daripada Allah Ta'ala. Mana kita nak berkata ini adalah apa Allah nak. Maka dia takut, dia tak berani. Berkata Yazid bin Abi Yazid. Dia kata kunna nas'alu Sa'id bin Musayyab. Kami dahulu tanya Sa'id bin Musayyab, ini anak murid kepada Umar bin Khattab, kan? Anak murid para sahabat. Orang yang Umar kata kalau Nabi nampak lelaki ni pasti, budak ni pasti Nabi suka kat dia. Suka pasal dia kerajinan dan sebagainya. Dia tanya Sa'id bin Musayyab, dia kata anil halalul haram. Mana kami dahulu tanya Sa'id bin Musayyab dikenai halal dan haram. Wa kana alamun nas, dan dia seorang yang paling tahu, manusia paling berpengetahuan. Wa idza sa'alnahu an tafsiri ayatin minal Quran, dan bila kami tanya dia tentang tafsiran satu ayat daripada Al-Quran, sakata ka'annahu ka'an lam yasma'. Dia diam, ka'an lam yasma', seperti tak pernah mendengar kat soalan kami. Punya takutnya mereka untuk bercakap tentang Al-Quran. Walaupun diorang dah belajar. Walau telah belajar, mereka takut nak berkata-kata dengan tanpa ilmu. Takut salah, takut silap. Okey. Okey, apa saja kalau kita nak katakan mengenai arah arah tuju pengertian contoh-contoh seperti asal-asal macam ni daripada para ulama, para sahabat yang mana mereka tak berani nak bercakap, sebagai mereka tak bimbang nak bercakap. Ia menunjukkan kepada bahayanya kita masuk ke dalam bab ini, masuk ke dalam membincangkan Al-Quran, dan juga kita mestilah atau kemestian untuk kita mendapatkan penjelasan dan mendapatkan kepastian. Kena tabayyun, tasabut. Bukan pada manusia, pada sumber. Pada sumber yang datang. Dari mana datang kalimah tersebut, dari mana datang tafsiran berkenaan, kena cek. Kerana orang berkata tentang Al-Quran adalah manusia paling berhak, paling patut untuk mengambil iktibar firman Allah Ta'ala dan surah Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Hanya kamu ikuti, kamu turuti apa kamu tidak ilmu mengenainya. Innas sam'a, sehingga pendengaran itu, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati atau akal, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu mengenainya akan ditanya. Mana kalau orang lain boleh faham daripada ayat ni yang ikut apa benda yang kita tak ada ilmu mengenainya. Okey. Orang yang bercakap yang bercakap tentang Al-Quran paling utama kena jaga-jaga bab ni. Sebab dia bukannya setakat cakap tu kerana kata-kata manusia pendapat, tapi dia sedang menjadi wakil kepada, seolah-olah menjadi wakil Allah Ta'ala untuk menjelaskan Allah nak ini, Allah larang ini, Allah tak bagi ini dan sebagainya. Ini kena faham Okey. Dan dengan firman Allah Ta'ala kena dia paling peka dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 33. Allah Ta'ala nyatakan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan hai Muhammad, hanya saja mengharamkan Tuhanku perkara-perkara keji yang zahir daripada dan juga yang tersembunyi. Wal ithma baghya bighairil haq, dan dosa serta perlampauan dengan tanpa kebenaran. Demikian juga wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan untuk kemudian menyekutukan dengan Allah Ta'ala apa yang tidak diturunkan
bersama-samanya sebarang autoriti. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan untuk kamu berkata ke atas Allah Taala apa kalian tidak ketahui. Mana orang paling patut bila nak bercakap tentang Quran ni kena ada perasaan bimbang. Kena berperangai macam perangainya para ulama di kalangan salaf. Yang mereka nak bercakap tentang Quran pun mereka bimbang, takut tersilap, takut tersalah. Bukan dengan mudah-mudah bercakap ini kajian saya, ini adalah ijtihad saya. Ini benda yang sangat bahaya. Dan barangkali kat sini pengarang buku ni kata, pengarang tulisan ni kata, dia cukup untuk mengisyarat kepada awal tulisan ni, peringatan kepada sebahagian garis panduan. Dia letak ni 5 garis panduan yang patut difikirkan bila seorang tu nak mentadabbur Al-Quran. Dia kena pastikan diri dia terjaga dengan 5 perkara yang dia akan letakkan, yang dipelihara dalam tajuk ini. Sangat bahaya, sangat bahaya. Jadi dia kena bimbang. Dan itu adalah seperti berikut. Pertama, siapa-siapa yang nak mentadabbur Al-Quran, yang nak sangat ponder into the meaning of Al-Quran, nak kononnya masukkan Quran tu punya pengertian dalam hidup dia. Okey. Dia pertama sekali kena mengambil berat dengan kefahaman yang datang dari salafus soleh serta manhaj mereka dan pendalilan. Okay, maksudnya dia kena ikut fahaman salafus soleh. Itu apa yang para sahabat, tabi'in faham. Dan cara mereka dalam berdalil. Bila mereka ambil dalil atau Al-Quran, mereka nak faham tu mereka buat macam mana? Apa cara mereka, laluan mereka dalam memahami? So kalau kita ikut dan kitab usul tafsir kan, yang kita tak dapat nak sambung lagi tu, kita memang dia letakkan ketika zaman para sahabat. Nabi sendiri SAW, ketika Nabi menjelaskan Quran, Nabi jelaskan Quran dengan wahyu Allah Ta'ala. Bila para sahabat menjelaskan Quran, mereka akan wujud dengan apa yang dalam apa yang dia tahu dari bahasa Arab daripada Al-Quran, atau apa yang Nabi terangkan. Dia kena ada tertib dia. Dan tabi'in pula, apa para sahabat cakap, apa Nabi sabda, apa dalam Quran. Dia akan ada tertib. Tertib dalam pengambilan. Dia bukan main terjah. Suka-suka hati, saya rasa saya sekian. Pandang diri kita. Kelayakan diri kita untuk berijtihad atau mulakan fatwa atau bercakap. Yang benda ni kalau orang dengar yang suka nak bercakap tanpa sebarang dalil, diorang suka seronok. Seronok sangat nak bercakap. Asalkan kalau boleh bercakap. Apa orang agama je boleh cakap. Kalau bincang bab berkenaan aircon ke dengan enjin kereta, saya tak tahu. Yang tanya ustaz lah, memang kita tak bincangkan lah. Tapi kalau orang tu nak bercakap tentang hadis Nabi, tentang Al-Quran, dia jahil, tidak tahu tentang Al-Quran, tentang bahasa Arab, tak tahu, maka tidak ada hak bagi dia masuk dalam tajuk ni. From the start, daripada permulaan lagi kena berhenti. Unless macam kita katalah, dia tidak ada sebarang takwa kepada Allah Ta'ala. Tak ada takwa. Tak takut Tuhan. Dia panggil tak takut Tuhan. So dia rasakan semua dia cakap. Semua nak bagi tahu. Asalkan dia ada hak. Itu hak dia. Dia lupa sebenarnya agama ni bukan ikut akal ataupun kesukaan diri manusia. Okay. Dia kata kat sini, dia kata ketika mana kita katakan mengambil berat dengan kefahaman para salafus soleh dan manhaj mereka. Kefahaman dan manhaj para salafus soleh, okay? Maka janganlah kita gambarkan dia hanya terhad kepada mengetahui lafaz-lafaz mereka ataupun berhenti pada huruf-huruf kalimah-kalimah mereka katakan. Tidak. Kerana kefahaman dalam kitab Allah Ta'ala ni menepati dengan manhaj mereka terbuka sampai kiamat. Kalau orang tu nak faham Quran, ikut manhaj salaf. Daripada asal mereka punya kefahaman, kita ikut cara mereka. Cara mereka menilai, cara mereka memahami. Sebab kita tahu bahawa perkara-perkara duniawi ini sentiasa baru, sentiasa terbuka, sentiasa berkembang. Cuma nas wahyu yang datang tadi, Allah Ta'ala letakkan pada Nabi SAW dan bahkan Al-Quran sendiri, wujudnya jawami'il kalim, himpunan kata-kata, apa dilafazkan 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang relevan. Bahkan akan relevan sampai kiamat. Tak akan berhenti relevan dia. Mana kita panggil kesesuaian dan juga kepadanan dia dengan hal semasa. So kalau orang tak memahami mentadabbur Al-Quran dengan kehidupan, dia tak ada masalah sampai kiamat. Sebab tu Ali bin Abi Talib sendiri pernah menyatakan ketika ditanya oleh Abu Juhaifah. Dia kata, adakah kalian ada sesuatu daripada wahyu kecuali apa dalam kitab Allah? Adakah lain dari itu? Maka Ali bin Abi Talib kata tidak. Dia kata tidak. Demi yang membelah akan biji-bijian dan juga menciptakan akan nyawa. Dia kata, ma'a'lamuhu illa fahman yu'tihillah. Apa yang aku tahu ni, apa yang aku tak ketahui ni adalah tiada lagi kecuali
kefahaman yang Allah Ta'ala berikan ia rajulan fil Quran, mana ilmu apa Allah Ta'ala beri kefahaman pada seorang lelaki dalam Quran, dan apa dalam sahifah ini, lembaran ini hadis Nabi SAW. Mana selain daripada wahyu Quran tu, kefahaman yang ada pada mereka serta apa tertulis daripada hadis Nabi SAW pada zaman berkenaan. Ini hadis ni atau kata-kata ni diriwayatkan dalam Bukhari, hadis nombor 3047. Nak fahamkan bila wahyu tu bukan hanya semata-mata apa dalam Quran, bahkan apa dalam sunnah, bahkan apa yang difahami oleh para sahabat juga menjadi tajuk. Sebab Nabi beri janji tentang kedudukan para sahabat Nabi SAW, tentang kedudukan mereka bila Nabi kata la yajta'u ummati ala khata', takkan berhimpun umatku di atas kesalahan. Umatku takkan berhimpun di atas kesalahan. So kalau dia kata ada orang tu nak buat idea yang para sahabat tak pernah faham, tak pernah tahu, maka dia seolah-olah menyatakan bahawa para sahabat silap, dia pandai. Para sahabat tak pandai, dia pandai. Ini benda-benda yang bahaya yang sering berlaku, saya perhatikan. Kerana rasa takjubnya seorang manusia tu dengan fahaman dan akal yang dia ada. Dia tak fikirkan berkenaan dengan tajuk manhaj ataupun tata cara tadi. Macam Alif dia kata betul ada. Okey. Jadi memang kita faham lah. Dia kata kat sini bila kita perhatikan, memang Ali bin Talib pun kata. Dia kata apa yang aku ketahui ni, dia berkata melainkan dia adalah kefahaman Allah Ta'ala beri pada seorang lelaki pada Quran dan apa yang dalam lembaran ini. Itu hadis Nabi SAW, kan? Lembaran. Jadi maksud dia yang dalam Quran Karim dan situ dua-dua sekali. Ini hadis dari Bukhari, hadis daripada Bukhari. Okey. Maksud dia apa yang dalam lembaran itu Quran dan apa yang diberi kefahaman oleh Allah Ta'ala pada seorang itu. Itu dua perkara yang menjadi sebab untuk wahyu tu diketahui. Baik. Yang penting dan pentingnya yang dijaga ketika ini adalah janganlah menjadi kefahaman yang dibina oleh seorang yang zaman kini ni atau kemudian ni membawa kepada memadamkan kefahaman salaf terhadap satu ayat. Macam ayat tu difahami oleh salaf macam ni. Semua para sahabat faham macam tu. Okey. Kemudian jangan kita punya datang idea baru kita memadamkan pengertian yang para salafus soleh dah faham. Kerana apa? Kerana ini akan memberikan pengertian kemestian yang batil. Banyak pengertian yang batil. Contohnya adalah kita menjahilkan salafus soleh dan mendakwa bahawa pengertian ini tidak diketahui oleh mereka. Seolah salafus soleh tak pandai. Saya dengan kajian saya buat, saya telah berjaya berjumpa. Jumpa Dajjal, jumpa apalah, tak kisahlah. Kita jumpa pengertian yang para salafus soleh tak faham. Tak faham, tak jumpa. Saya telah jumpa. Ini adalah keadaan sangat bahaya lah. Terutama pada konteks masalah Quran. Macam saya jumpa ada Allah Ta'ala dulu seorang. Dia kata dia jumpa pengertian contoh macam Wadzariyat Darwa tu. Ada dia punya Facebook dia. Dia ada blog. Tapi sekarang dia tutup. Dia tak buka dah. Sebab saya kutuk 3-4 kali. Orang buka-buka kot. Ada sekali ada orang sebut nama dia. Apa tak nama dia. Nama dia pelik sikit. Dia tinggal kerjaya dia untuk kononnya mengkaji Quran. Tapi last sekali dia cuba terjemahkan Quran ikut kepala dia sendiri. Macam dia kata Wadzariyat Darwa tu, dia sebenarnya kata wireless telecommunication. Maksudnya benda ni para sahabat pun tak tahu. Diorang je tahu. Ni kena jaga-jaga sikit. Benda yang bila Allah Ta'ala sumpah memang wujud. Cuma masalah dia, kita aplikasikan dengan benda tersebut ketika zaman para sahabat dah ada barang-barang tu. Allah Ta'ala sumpah, barang tu dah ada. Tak ada, bukan barang tak ada. Allah sumpah dengan benda makhluk yang telah tercipta, bukan makhluk yang tak ada lagi. Datang-datang kita pergi buat wireless telecommunication tu jadi sebab. Ini contoh. Seolah-olah dijahilkan semua apa benda dipelajari oleh daripada para sahabat Nabi dan tabi'in dan tabi'in, dibawa kepada apa pengertian yang dia konon bawa. Apa dia bawa tu itulah paling tepat dan betul. Apa yang tak ada pada para sahabat tu, itu tak ada. Diorang tak faham, itu salah diorang. Saya lagi pandai. Ini benda berlaku lah. Okay? Dan sungguhnya ini satu usul yang sangat-sangat penting. Dan bertambah kepentingan dia pada zaman kita sekarang ni, di mana telah banyak cabang-cabang manhaj atau sistem atau disiplin yang menyeleweng dalam memahami Al-Quran. Okay. Yang mana ia berpunca daripada apa? Daripada usul yang bercanggahan dengan jalan salaf. Itu je. Pasal kita nak pegang tajuk salaf ni, nak kena faham satu benda. Siapa-siapa yang datang dengan pengertian bertentangan dengan apa dibawa oleh salafus soleh, maka orang ni telah sesat. Macam sesatnya Khawarij, sesatnya Syiah, sesatnya Mu'tazilah, sesatnya Jahmiyah. Semua sekali tu
punca dia adalah kerana tinggalkan jalan salaf. Diorang nak idea baru, benda baru yang tak ada pada para sahabat, tabi'in, tabi'in. Diorang cuba untuk bawakan pengertian yang baru yang tak ada. Ini problem dia. Itu punca sebenar. Sebab tu bila kita terangkan dan tegaskan, tidak boleh kita memahami apa-apa nas-nas syariah tanpa ikut fahaman salafus soleh. Sebab kalau ikut jalan lain, maka semua benda boleh masuk. Kalau orang kata berijtihad, kata kalau orang yang buat amalan-amalan dalam masyarakat, amalan-amalan bid'ah, contoh macam maulid Nabi ke, ataupun buat apa doa awal tahun akhir tahun ke, ataupun apa orang yang puasa bulan Rejab ke, ataupun bid'ah yang dia buat. Orang tu pun ada usul ataupun ijtihad dia tersendiri. So kalau kita nak meraihkan semua ijtihad, semua boleh lah. Semua boleh masuk. Orang ni kata dia ada ijtihad dia, awak ada ijtihad dia. Sedangkan orang yang ada berijtihad tadi tidak layak pun dengan nama ijtihad. Okay. Bahkan dia menyanggahi nas-nas lain dalam Quran dan Sunnah. Okay. Di antara itu contoh di antara itu contoh macam yang sebahagian orang, sebahagian manusia zaman sekarang ni, terutama golongan liberal, berdalilkan terhadap kebebasan beragama. Bebas nak beragama, perlu apa saja halal. Tak ada masalah. Dan boleh untuk berpindah randah daripada satu agama kepada agama yang lain. Dan seorang Muslim boleh untuk jadi Nasrani atau Yahudi. Diberdalilkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat ke-28 kan. Ayat ke-8 kan. Qulil haqqu min rabbikum, katakan hai Muhammad, kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran dari Tuhanmu, barang siapa nak beriman, berimanlah. Barang siapa nak kufur, kufurlah. Ini memang jadi. Memang kita pernah jumpa dengan orang macam ni, yang cakap macam ni. Sebab punca dia adalah, kalau kita baca secara literal ayat tersebut, ia satu offer, satu tawaran daripada Allah Ta'ala untuk tidak maksa sesiapa pun ikut agama mana-mana. Just follow anything you like. Kebenaran dari Tuhanmu. Bukan daripada orang ni, bukan dari orang ni, bukan dari orang ni. Barang siapa nak beriman, berimanlah. Siapa nak kufur, kufurlah. Ini yang dikatakan jadi. Okay? Dikata, dan ini sebenarnya kalau dia faham macam ni, ini memadamkan berpuluh nas-nas yang membincangkan berkenaan dengan hukuman orang murtad. Bahkan kalau sebut tentang akhirat, hukuman akhirat pun ada disebut dalam Quran. Hukuman duniawi Nabi sebutkan dalam hadis baginda. Okay? Ataupun apa orang yang buat jahil, atau orang tak tahu tentang baris-baris ayat tadi. Lupakanlah. Dia kata orang yang buat tak tahu, ataupun memang tak tahu tentang petunjuk ayat tersebut. Okay? Ayat tu datang, ayat tu makiyah. Surah Al-Kahfi makiyah. Dan Nabi ketika itu berdakwah, ajak orang supaya apa? Supaya masuk Islam. Dan ketika ajak tadi, orang menolak, maka Nabi balas balik dengan bagi tahu ayat macam tu. Okay? Dan kalau disempurnakan bacaan tu baca habis. Baca habis. Pada lafaz-lafaz yang datang, baca habis. Okay. Bila datang ayat lepas tu, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sehingga kami siapkan untuk orang-orang yang zalim, api yang meliputi terhadap mereka akan nyalaannya. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Kalau mereka minta pertolongan, mereka akan diberikan. Mereka minta apa? Minta siraman, disiram mereka dengan air yang seperti tembaga, seperti yang besi yang panas, yashfil wujuh, yang mencairkan wajah. Bi'sas syarab, seburuk-buruk minuman. Wasa mustaqar murtafaqa, dan dia seburuk-buruk tempat diam, tempat menetap. Kalau anda kata benda tu boleh, kenapa tak nak ugut lepas tu dengan hukuman? Kalau tak, mengapa jadi apa saja? Tuhan kamu tak kisah. Baca habis ayat tu. Baca habis pada ayat berkenaan. Jadi ini yang berlaku lah macam ni, contoh bagaimana tadabbur Al-Quran, membawa kepada tajuk macam ni. Contoh lain, ada saya tengok satu video daripada Indonesia. Dia banyak benda macam ni daripada Indonesia lah. Yang datang, kononnya dia kata apa? Dia kata dia baca ayat tentang tajuk Al-Falaq dengan An-Nas. Turun Al-Falaq dengan An-Nas. Dia baca hadis Sahih Muslim berkenaan Nabi kena sihir. Lepas tu, mana mungkin Nabi kena sihir? Ini kekasih Allah Ta'ala. Ini tipu. Dia nak tolak hadis. Mana dalam Quran Nabi kena sihir? Dia kata tak ada. Sedangkan dalam Quran ada kisah Musa kena sihir. Kalau dia tak setuju, Quran dah cerita Nabi Musa kena sihir. So kalau boleh Musa kena sihir, kenapa Muhammad SAW tak boleh kena sihir? Allah ceritakan Musa nampak tongkat dan tali jadi ular. Siapa kata tak boleh kena sihir? Jadi, ni contoh lah. Bila dia baca satu ayat, dia pusing.
dia rasakan inilah yang paling betul. Ini yang berlaku biasa. Sebab ini, pegangan kepada salafus soleh punya pemahaman sangat penting. Tadabbur Al-Quran, kena pastikan pengertian yang awak nak cakap tadi, takkan bertembung dengan apa salafus soleh bawakan, maksudkan. Dan juga tidak boleh kita mewujudkan dengan fahaman baru. Fahaman baru yang tidak diketahui oleh mereka, terutama dalam ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Ini sangat bahaya. Banyak orang belajar tapi tidak mahu betul-betul memahami. Ini kadang-kadang saya nak nasihatkan sikit kepada siapa yang menganjurkan, menjadi penganjur kepada kuliah-kuliah ataupun syarat-syarat agama, AJK masjid ke, AJK surau ke, yang memang mereka meraihkan untuk penceramah atau ustaz datang mengajar. Anda bila anjurkan syarahan, ceramah sebagainya, anda kena jadi orang pertama duduk dengar. Jangan jadi penganjur bagi duit untuk satu event dibuat dan anda rasa ilmu dah dapat. Masa saya bersedekah, maka saya pandai. Mana ada macam tu? Dan kalau jahil, jahil lah. Mana ada kita kejar pahala dengan cara sumbangan. Tapi bukan dia ilmu kita ada. Ilmu tak ada. Kalau dia kata kita pun, contoh macam kita bagi ustaz berceramah, kemudian kita masuk bilik, nyorok sebagainya. Ini tidak boleh, tak dibenarkan. Sebab tu kenapa kadang-kadang kita lihat dalam perkara-perkara yang berlaku, banyak terjadi. Yang terjadi pada satu penghujung, setelah lama belajar dan sebagainya, menganjurkan kelas, kadang-kadang ada separuh tu, last kali dia pula jadi rosak. Macam saya ada satu kumpulan penganjur kepada syarat-syarat agama, last kali beramai-ramai dia tinggalkan. Ada seorang, saya tak ingat nama dia. Last kali dia tinggalkan Islam. Sebab tu jangan sekali-kali ambil mudah. Sebab benda ni adalah sangat bahaya. Sangat bahaya. Jangan sekali-kali kita ambil mudah, sangat bahaya. Okey. Kita pertama. Kedua, tadabbur yang sahih. Tadabbur yang sahih ni adalah satu cabang daripada pemahaman makna. When kita nak tadabbur Quran, sebenarnya pentadaburan, bila kita nak pakai meaning ayat tadi kepada diri kita, atau masyarakat kita, atau keluarga kita, kita kena faham bahawa tadabbur ini satu cabang dari kefahaman makna. Kerana tak mungkin digambarkan tadabbur yang sahih ni berpunca daripada pemahaman yang salah. Mana salah faham tapi jadi tadabbur bagus. Mana mungkin kefahaman yang berlainan dengan apa yang sepatutnya tapi tiba-tiba dapat kepada hasil, result. Kerana mukadimah, permulaan yang salah, tak mungkin akan berikan natijah yang tak boleh tidak pasti menghasilkan natijah yang salah. Dan ni ada beri contoh, beberapa contoh. Ada 3, 4. Okey, ada 3 contoh yang dia nak beri kat sini berkenaan bagaimana tadabbur yang salah berlaku. Okey. Dan contoh-contoh yang terjadi dalam masyarakat. Bila orang tu cuba nak tadabbur dengan tak nak ikut fahaman salaf dan sebagainya, bahkan tak ada ikut dengan disiplin yang betul. Okey, contoh dia yang pertama, kalau bahawa seorang yang mentadabbur ni ingin untuk mengambil pengertian dari firman Allah Ta'ala. Pengertian firman Allah Ta'ala. Okey. Yang mana contoh Allah Ta'ala berikan berkenaan dengan orang-orang di kalangan Yahudi, Bani Israel ni, ilmuwan mereka, yang mana dalam ayat tersebut Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 176. Al-A'raf 176. Al-A'raf 176. Cek. Space je. Al-A'raf 176. Okey, saya nak paste sekejap. Tak keluar elok tidak? Kan keluar tak elok kan masalah dekat. Okey. Al-A'raf 176. Allah nyatakan, okey, ayat berkenaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, di hujung ayat tu. Hujung ayat tu, pada ayat bahagian awal tu, Allah nyatakan walau syi'na la rafa'nahu biha.
Kalau kami ingin, kami akan angkat dia dengannya. Itu dengan pangkat sebab mengamalkan ayat-ayat. Okey. Dia kata walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia mati-mati cenderung kepada duniawi. Okey. Famasaluhu, maka orang macam ni yang dia tahu kitab tapi dia tinggalkan ajaran kitab. Okey. Kamathali kalbin, seumpama anjing. Seumpama macam anjing. In tahmil alaihi al-haz, kalau kamu halau dia, dia tetap apa? Termengah-mengah, menjelirkan lidah. Au tatruhu, yang akan kau biarkan pun dia masih lagi apa? Hulu lidah. Okey. Maksud dia dua keadaan. Okey, kalimah yang dia nak tu adalah tahmil tu. Yang dia nak tu adalah tahmil. In tahmil alaihi al-haz alhu au tatruhu al-haz. Dia kata fala budda. Jadi tak boleh tidak nak difahami Kalimah tahmil alaihi tu adalah kita kejar, kita halau anjing berkenaan dan kita usir dia. Dia tetap menjelir. Dan kalau kita biarkan dia pun dia menjelir juga. Okey, jadi kalau kita faham macam tu, itu adalah pemahaman yang betul. Adapun kalau sekiranya kita faham bahawa kita bawa di atas anjing tu, pikul ke atas belakang dia, dia menjelir, maka ini adalah kesalahan. Pasal kalau masuk pada masalah hamila atau hamala dengan pengertian tadi serang atau usir atau kejar, betul. Tapi kalau kita bawa pada maksud pikulkan di atas anjing tu sesuatu benda, ini adalah salah. Jadi kalau kita bawa maksud macam tu kan, di atas anjing tu kita bawa atas benda, dia menjelir, kita biarkan pun dia menjelir, kita faham macam tu, ini adalah kefahaman yang salah. Jadi kalau dia kata kalau macam tu kita faham, kita akan silap juga dalam apa? Dalam mentadabur. Yang dibina atas kefahaman yang salah tadi. Pasal kalimah tadi bukan maksud itu. Kalimah tu bermaksud dengan maksud halau, usir. Bukan maksud dia pikulkan. Bukan maksud pikulkan ke atas anjing tu satu benda. Bahkan maksud dia adalah apa? Usir. Halau pun dia macam tu, dan biar pun dia macam tu juga. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan. Jadi contoh pertama, bagaimana kalimah tadi boleh bermaksud dengan maksud yang banyak, tapi dalam ayat Quran tadi dia bermaksud dengan usir atau halau. Bukan maksud dengan maksud yang difahami oleh cuba difahami oleh sebagian manusia. Okey. Contoh kedua, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat ke-9. Al-Fajr ayat ke-9. Surah Al-Fajr ayat ke-9 Sekejap. Nak habiskan. Okey. Ayat ke-9 Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat ke-9. Al-Fajr ayat ke-9. Sekejap. Mana dia? Dia tak nampak kan? Ikut lagi tak nampak juga. Okey. So dalam ayat surah Al-Fajr ayat ke-9, okey. Okey, jumpa. Okey. Ayat ke-9 Al-Fajr ayat ke-9. Allah Ta'ala nyatakan wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Wa thamuda dan Samud. Allah Ta'ala cerita tentang kaum Samud. Alladzina jabu as-sakhra bil wad. Yang jabu as-sakhra bil wad, yang menebuk batu-batu di lembah. Okey. Kalau dia kata kalau seorang manusia tu memahami bahawa maksud jabu tu maksud dia dengan menghadirkan batu, membawa batu, mengheret batu ke lembah, kemudian bina di atasnya, okey, sebagai bina di atasnya, mana bawa batu, bina di atasnya, sebagai tadabbur ayat. Ini adalah tadabburnya adalah silap, kerana maksud ayat tadi adalah mereka masuk lembah, mereka potong batu dan mereka pahat batu, bukan mereka hadirkan batu. So, jabu ni bukan dia jabu tu datang bawa, sebab dalam bahasa pasal apa dia guna apa dalam tajuk ni, punca kesilapan tu bila orang tu menggunakan lahjah ataupun bahasa pasar. Orang awam contohnya macam jabu, dia datang bawa sini, bawakan. Sedangkan dalam ayat tersebut jabu ni maksud dia apa? Memahat. Dia pergi masuk lembah, dia pahat bukit tu, dia pahat dan dia pecahkan batu tu menjadi tempat tinggal. Sebab itu di antara kebolehan kaum Samud sampai sekarang tuan-tuan boleh tengok daripada Jordan
sampai ke utara Saudi. Ada tempat kebaikan kaum Samud. Yang diorang Petra dekat Jordan tu, perkampungan tu, itu diorang pahat bukit buat rumah. Bayangkan pahat bukit, buat rumah. Itu kepandaian mereka ada. Sebab tu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Saleh alaihissalam mujizat daripada batu yang tak bernyawa tu keluar unta bernyawa. Supaya nak hentikan mereka punya kedegilan. Tapi mereka bunuh juga unta tersebut. Nak fahamkan sekarang, kalimah tadi, jabu tadi, kalau orang tu silap faham, dia akan gunakan dengan pengertian salah. Sebab pengertian dia bukan maksud dengan bawakan. Tapi maksudnya pahat bukit buat rumah. Ini contoh. Kalau orang tadabbur dengan pengertian itu, dia akan salah. Contoh lain adalah contoh ketiga. Okey. Dalam ayat surah Al-A'raf. Al-A'raf. Ayat ke-95 saya pastekan. Al-A'raf ayat ke-95. Okey. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma baddalna makana as-sayyi'ati al-hasanata. Kemudian kami tukar ganti kedudukan keburukan tu dengan kebaikan. Ya, memang Allah Ta'ala jadikan asalnya kedudukan manusia itu susah. Kemudian Allah Ta'ala gantikan kesenangan. Okay. Hatta afau. Sehinggalah mereka menjadi banyak. Menjadi ramai. Menjadi banyak. Maksud dekat situ, afau tu bukan afa dengan maksud yang lain. Bukan gembira. Tapi afa tu maksud semikian. Wa qalu. Dan mereka berkata apa? Orang-orang berkenaan akan berkata, qad massa aba'ana ad-darra was-sarra. Sehingga telah kena kepada bapak-bapak kami kemudaratan juga kelapangan. Fa'akhaznahum baghtatan. Lalu kami hukum mereka secara mengejut. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyedari. Maksudnya tengah mereka bersenang-senang dengan apa pemberian Tuhan, tiba-tiba Allah Ta'ala hukum mereka dengan segera. Maka difahami difahami daripada firman Allah Ta'ala afau tu, bahawa ia adalah daripada maksud kemaafan daripada keburukan. Dimaafkan, diselamatkan daripada keburukan. Dan ini adalah tidak betul. Kerana maksud dia adalah mereka jadi banyak. Allah Ta'ala datangkan lepas keburukan, ganti kebaikan, dan dengan kebaikan yang dapat mereka jadi banyak. Ya? Semua yang banyak tu dikatakan qad afa. Semua yang menjadi banyak jadikan afa. Ni kalimah yang kadang-kadang macam tu. Kalau kita guna afwan kan. Afau, kita mungkin akan silap faham dan kita mula menggunakan pengertian yang salah dalam memahami kalimah tersebut. Maka macam mana kita bayangkan akan seorang tu membina tadabbur dia di atas maksud, iaitu memaafkan atau menyelamatkan daripada keburukan. Kerana ni bila Imam At-Tabari dia nukilkan kata-kata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, salah seorang ulama tafsir, anak murid para sahabat, terhadap kalimah ini. Hatta afau bi annahu hatta sarau bidzalika, sampai mereka gembira dengan itu. Berkata Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, dia kata, dan ini yang dikatakan oleh Qatadah pada makna afau ini adalah satu takwilan yang tiada bentuk baginya dalam kalam Arab. Mana tak pernah orang Arab faham macam ni. Kerana apa? Kerana tak diketahui al-afu dengan maksud kegembiraan. Dan satu benda pun, al-afwa dan ni bukan sebagai kegembiraan sikit pun. Melainkan jika dia kendaki bahawa mereka bergembira dengan banyak dan dapat banyak-banyak hasil harta dan sebagainya, maka mereka bergembira. Mungkin itu ada maksud dia. Pasal pergi kepada hujung pengertian. Tapi tengok kat sini. Kalau itu kalimah yang dikatakan oleh Qatadah, dia penyining ketiga. Maksud dia gembira. Sedangkan orang kita faham afa tu dengan maksud apa? Afa ya'fu, afwan dengan maksud apa? Kemaafan ataupun penyelamatan daripada keburukan. Itu tak kena. Bila orang kata hatta idza afau, sampailah bila mereka dah banyak kumpul. Mereka pernah susah, Allah Ta'ala senangkan, kemudian mereka diberikan macam-macam, tiba mereka lupa. Dia kata dulu atuk nenek kita kena ini. Tapi bila dia tengah-tengah dia gembira, Allah Ta'ala terus hukum mereka. Ini contoh bagaimana. Okay, dan memang kalau Ibn Jarir At-Tabari pun dia sebut bentuknya tadi pun kerana apa? Kerana ini daripada Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Walaupun benda tersebut dia kata daripada bentuk bahasa Arab tak ada jumpa pengertian sedemikian. Okay, jadi kerana apa? Mungkin kerana kedudukan Qatadah dalam ilmu tafsir,
Maka Imam At-Tabari perlu untuk mengarah kata-kata dia. Jika tidak pasti dia akan dia akan tolak. Okey. Dan maksud dia adalah wajib kata orang yang mentadabbur Al-Quran untuk memberat tentang garis panduan ataupun menjaga makna-makna, bahkan memastikan makna tersebut supaya tak dibina di atas tadabbur dia tadi daripada awal pengertian yang datang daripada kepala dia. Datang dia teringat macam tu. Lalu dia menyangka ia adalah benar. Tiba-tiba ia adalah salah semata-mata. Dan kemudian jadi tadabbur dia pun tidak akan benar. Okey, tadabbur pun tak akan benar. Pasal pengertian kena betul. Sebab tu bila kita sebut tadabbur tanpa tafsir adalah masalah. Tadabbur tanpa tafsir. Tak tahu tafsiran ayat tu apa, kalimah tu apa, kita terus pergi terjah kepada mentadabbur, maka dia akan silap dan juga sesat. Baik, ketiga. Ayat Al-Quran sebenarnya daripada yang kita kena garis panduan bila kita nak mentadabbur, kita kena tahu ayat Al-Quran ni dari sudut keterangan dia, terang dia, makna dan juga sembunyi maknanya, dia bukan di atas satu darjat yang sama. Al-Quran Karim daripada sudut keterangan makna atau kesembunyian ni ada terbagi pada dua. Bahkan memang kalau kita lihat dalam surah Al-Imran pun, ayat yang ke-7 kan, bila Allah Ta'ala nyatakan huwallazi anzala 'alaikal kitab, dia Allah Ta'ala yang turun kepada engkau kitab, minhu ayatul muhkamat, daripada kitab tu ada ayat muhkamat. Hunna umul kitab, yang tetap muhkamat ni, yang tetap pengertian dan juga jelas maksud dia, ini umul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan selain tu ada yang mutasyabihat, yang sama-sama. So memang dari sudut itu memang betul. Dalam Quran Karim secara keseluruhan dia ada bagi pada sudut, dua sudut. Terang atau sembunyinya ada pada dua sudut. Bahagian pertama yang terang makna. Daripada sudut mana hilang rasa kepelikan terhadap lafaz-lafaz dia. Kalimah-kalimah dia tak ada sikit pun kita rasa sangsi. Seperti ayat-ayat yang memperakui tentang makna-makna tauhid. Tentang Allah Ta'ala tu esa, hanya dia wajib disembah, hanya dia wajib tempat minta pertolongan. Semua ni jelas dan terang. Tak perlu kepada penjelasan lain. Tentang hari akhirat. Dan akhirat tu berlaku. Akhirat tu berlaku macam ni sebutkan Al-Quran. Tak perlu bayangkan nanti kata tak adalah, kata adalah. Nanti jadi macam kes punya mentakwil kan. Sampai last sekali jadi macam kumpulannya apa. Dia kata kiamat tu tak ada. Kita ni kiamat tu sebenarnya abstrak saja. Dunia ni takkan binasa macam tu. Ini ada banyak yang cakap sedemikian. Sebab dia mentakwilkan, memahamkan kononnya, sampai last sekali dia lupa sebenarnya memang dalam Quran memang ada. Sejak ini jelas dan terang. Bila Allah Ta'ala kata neraka marah, semua kena kata neraka marah. Malaikat ada sayap, semua kena ada malaikat sayap. Tak boleh kita kata tidak. Okay? Ataupun datang ayat yang menjelaskan usul iman atau rukun Islam. Dia takkan ada sebarang kekeliruan. Atau yang menggalak kepada akhlak yang utama, yang mulia serta menggalakkan akhlak ataupun menggerunkan atau memburukkan akan akhlak-akhlak keji dan sebagainya. Dan juga dah terjadi dikata mungkin kadang-kadang terdatang tengah-tengah perbincangan ni kalimah-kalimah yang asing, yang jarang difahami, digunakan, yang perlu pada penjelasan. Tapi juzuk akhir Quran itu dua juzuk akhir Quran itu surah juzuk Tabarakalladzi atau surah Al-Mulk tu juzuk 28 29 dan juzuk 30. Ini adalah contoh paling terang tentang pengertian Quran yang nyata, yang terang, yang tak perlu pada kekeliruan. Tak ada sebarang kekeliruan. Sudut dia adalah terang dan nyata. Okey, ini sudut pertama Quran bahagian ni. Okey, ada bahagian kedua yang sikit, yang kurang, yang tidak banyak macam yang tadi, adalah ayat-ayat yang banyak padanya perkara-perkara, kalimah-kalimah yang pelik, yang janggal digunakan. Dan dia adalah tak mungkin untuk siapa-siapa yang mengetahui akan bahaya berkata-kata tentang Allah Ta'ala untuk berkata-kata yang daripada tadabbur dia dengan tanpa faham maksud. Tanpa faham maksud dia tadabbur, dia dah masuk pada hukum berkata-kata tentang Allah Ta'ala dengan apa dia tak ketahui. Tadabbur ni adalah satu cabang daripada makna. Tak boleh kita lari daripada itu. Okey. Kemudian yang ketiga ni kena faham. Maksudnya orang tu mentadabbur Quran, dia kena faham sudut tadi. Mana sudut yang dia boleh bercakap terang dan nyata, macam nanti yang kelima tu kita akan baca, dan juga yang mana yang tempat dia tak boleh bercakap. Dia kena tahu mana tempat yang mana Quran tu datang dengan perkara-perkara yang mutasyabihat ataupun benda yang muhkamat, supaya dia tidak termasuk dalam perkara-perkara yang tersilap lalu berkata-kata tentang Allah Ta'ala dengan tanpa dia ketahui. Okey. Keempat kebanyakan kesilapan orang ramai dari tadabbur kalam Allah Ta'ala ni adalah mereka kebaikan ni yang tadabbur ni kalam Allah Ta'ala ni, mereka ni ialah kita kata kalau ikutkan
orang yang bukan ahli. Bukan ahli. Siapa yang silap. Sedangkan orang yang paling banyak habuan boleh dapat tadabbur Quran ni, dia ada beberapa benda yang dia boleh buat. Dia ada benda ni baru dia tadabbur Quran dengan betul. Okey. Dan orang yang dimaksudkan ni adalah orang yang termasuk daripada ahli ilmu tentang Quran. Ahli ilmu tentang Quran. Okey. Itu dari segi kefahaman dan petunjuk dan segala bentuk petunjuk petunjuk Al-Quran Karim. Maksud dia kalimah Quran tadi maksud yang maksud yang mutalazim ke, ataupun maksud tadamun ke, ataupun maksud yang bersifat dengan tatabuk. Dia sebut macam kalimah Allah. Allah, kita tahu kalimah Allah tu menerangkan tentang satu je, tak ada yang lain. Tak ada kan jumpa pengertian lain. Kalau tadamun ni macam contoh macam kita sebut kalimah contoh macam mengetahui. Dia terkandung dalam sifat atau zat yang satu lagi. Mengetahui, dia cerita tentang sifat, tentang apa maksud, tentang pengertian. Tapi tidak pada zat. Kalau zat tadi macam Allah Taala itu yang tatabuk. Kemudian kalau sekiranya yang mutalazim ni adalah contoh macam bila kita sebut Allah Khaliq, Allah Taala pencipta. Bila kita sebut dia pencipta, mesti ada yang dicipta. Yang dicipta tadi adalah benda talazum. Okey, so dari sudut itu dia kena faham. Setiap kalimah yang datang tadi, kalau dia tahu ini sudut mana, ini sudut mana. Okey. Yang mana ini ahli Quran lah, orang yang biasa Quran saja. Dan juga orang yang ada kefahaman tentang dalam Quran serta pengetahuan tentang hukum-hukum syariah. Dia tahu tentang apa khilaf yang berlaku dengan para ulama tentang tajuk hukum tersebut, tentang ayat Quran. Juga pengetahuan tentang ilmu tentang sirah nabawi, yang ia adalah penterjemah bagi amali bagi Al-Quran. Bila Al-Quran ceritakan tentang satu kisah, so apa datang daripada kisah tersebut, kisah berkenaan, dia bertengok dalam sirah untuk tengok praktikal dia mana. Itu contoh. Demikianlah macam bila dia baca ayat 101 surah Al-Baqarah, bukan surah Nisa 101 sampai 103 untuk terang berkenaan tajuk solat khauf. So solat qasar, solat khauf. Kalau dia baca kan, dia baca benda tu dan dia kena tengok kat sirah di mana pengertian tu datang, macam mana cara pelaksanaan solat tadi, ataupun macam 239 ayat 239 surah Al-Baqarah berkenaan dengan tajuk solat khauf, yang solat kita boleh bergerak, boleh berjalan, boleh menunggang, bahkan boleh bertetak-tetak pedang ketika tengah pertempuran sengit. Bahkan solat ketika khauf itu hanya 1 rakaat, macam hadis riwayat Ibnu Umar. Kita solat asal 4 rakaat ketika musafir, jadi 2 ketika khauf jadi 1. Ini adalah standard SOP dalam keadaan bila berlaku musibah, bila berlaku keadaan tentu, dibolehkan pergerakan tersebut. Macam dibuat oleh para sahabat lah. Macam tadi kita ada kelas tentang kisah Sahih Imam Muslim, saya ungkit tajuk ni. Tajuk berkenaan ketika Umar dibunuh, ditikam. Para sahabat Nabi SAW yang berada di saf depan kelang kabut mereka dikejar dengan orang tikam Umar. Dan bila benda tu orang kelang kabut kejar kan, Abdurrahman bin Auf campakkan kain dia, tutup untuk jadi macam jala serkap Abu Lulu'ah Al-Majusi. So bila rasa terserkap, dia pun bunuh diri. So para sahabat yang duduk di saf depan, mereka uruskan, ada berapa orang kena tikam, diurus ke tepi. Kemudian Abdurrahman bin Auf teruskan solat, jadi imam, tak dibatalkan pun solat orang belakang. Dan diorang memang dalam keadaan tadi kecemasan berlaku, diorang bergerak. Ketika itu kiblat menghadap ke tidak, tak membatalkan solat. Dekat sini orang tak faham kan, sebab tu kejahilan melanda umat Islam kita, suka bercakap tanpa pengetahuan. Sebab tu bila kita kata selagi ada penyakit berjangkit, kalau ada arahan kerajaan, ikut je lah. Yang penting kepala buat apa? Sebab kita ketika berlakunya epidemik, bukan ketika waktu biasa. Sebab dalam Islam, nyawa tu diberikan prioriti. Faham tak? Diberikan prioriti untuk penyelamatan nyawa. Hatta Nabi suruh kita lari daripada orang kusta, macam lari daripada singa. Sebab untuk social distancing daripada orang yang berpenyakit yang boleh berjangkit dengan cara sentuhan. Tapi ialah manusia yang jahil tetap bercakap walaupun tidak ada ilmu. Ini masalah dia. Kita bagi tahu pun tak dengar kan, macam mana kan? Dia masih lagi terus dengan teori konspirasi dia, biar kan, tak ada masalah. Okey. Jadi dia kata kat sini, dia kata dia tahu dan bahkan demikianlah, dan barang siapa yang terhadap Allah Taala dengan nama siapa yang dengan Allah Taala, nama dia, sifat dia, dan dia terhadap sunnah Nabi SAW dan sirah dia lebih mengetahui, orang tu lebih banyak habuan daripada segi menepati atau bertepatan dengan tadabbur. Sebab lagi banyak pengetahuan tentang ilmu yang lain, bagi mudah dia untuk mentadabbur Al-Quran dengan pengertian berkenaan. Dan mereka ni ikut kadar masing-masing lah. Ada yang banyak, ada yang sikit. Okey. Mereka ikut kepada kadar masing-masing, mereka dapat
untuk diluaskan terhadap pengertian kitab ini, kitab Al-Quran Karim. Dan mereka cedok daripada segi ilmu dia ikut kadar apa Allah nak beri daripada segi ilmu dan kefahaman. Okey, maka ikut banyak-banyaklah, kalau sikit-sikit lah. Okey. Macam Allah sebut tentang hujan yang turun kan. Fasalat audiyatun biqadariha, maka mengalirlah wadi-wadi dengan ikut kadar-kadarnya. Okey. Adapun orang awam pula, yang kita kata orang awam ni memang nak juga semangat ada. Serius, kadang-kadang orang yang awam ni lagi banyak semangat untuk belajar banding dengan orang yang memang dah ada ilmu, yang pernah belajar. Kadang mungkinlah yang dah belajar lama ni kadang dia jadi pemalas sikit banding dengan orang yang memang dah baru nak belajar. Okay. Ala kulli hal, bila orang yang awam ni tadi, kita tak ingkari bahawa untuk sebahagian mereka ada kadang-kadang sebutan ataupun dia punya nilaian yang mungkin tak dijumpai oleh para ulama. Akan tetapi itu tak bermaksud bahawa dia telah dibuka pintu. Bukan maksud dia pintu dah terbuka. Maksud dia semua cakap dia betul. Dia mungkin terkena satu benda, tapi dia bukan salah semua yang lain. Satu benda betul, lain semua salah. Okay, bahkan dia terhenti kata-kata mereka ni ketika yang nyata yang datang ketika yang nyata, yang terang lagi muhkam. Maksud disusun pada yang nyata dan muhkam, bukan dibawa pada benda yang syubhat, benda yang sama-sama yang tak jelas, dibawa ke situ tak boleh. Dibawa ukur apa kata-kata mereka ni kepada apa yang dibawa daripada Quran, daripada muhkam yang jelas dan juga yang terang, bukan yang sama-sama. Kadang-kadang orang kita ni pun baca kisah Ya'juj Ma'juj dalam surah Kahfi tu pun masih ada lagi yang menyangka bahawa betul Ya'juj Ma'juj ini dah keluar, dah berjalan, dah berkahwin dan sebagainya dengan orang ramai. Last sekali sekarang ni mungkin seorang ni Ya'juj Ma'juj ni, semua Ya'juj Ma'juj di depan kita. Ini masalah. Kan sebab kita tu pernyataan sebut Quran kata nanti datang, Nabi kata nanti datang. Bahkan dalam ayat surah Ibrahim pun datang pengertian yang sama berkenaan dengan nanti datang. Tapi kerana tak nak membaca, dia pegang satu ayat gigit kan sampai bila-bila. Satu ayat tu gigit sampai bila, ini masalah dia. Sebab kita tahu dalam Islam ni, bila kita jumpa dalil, kita kena gabungkan semua dalil yang datang dari satu tempat. Lepas tu baru kita cuba fahamkan macam mana pengertian tersebut. Bukan kita ambil satu dalil, kita gigit sampai bila-bila. Ini kisah kelakar kan, kisah benar yang sangat kelakar. Yang bila mana manusia tu kata, contoh macam dia kata Omar sumpah dan sebagainya. Kita tanya kes berkenaan dengan tajuk Ibn Sayyad adalah Dajjal. Contoh ini cara pemahaman yang salah. Bila dia kata Omar telah sumpah, kita sebut balik, Omar pegang jawatan khalifah selama 10 tahun. Lepas Abu Bakar, Rasulullah wafat 11 Hijrah, Abu Bakar 13 Hijrah, 13 Hijrah Omar pegang sampai 23. Dan 10 tahun dia pegang, dia jatuhkan Rom dan Parsi. Rom dan Parsi, dua kerajaan besar dia jatuhkan. Kemudian dia boleh, pada zaman dia ada jumpa seorang yang bernama Subair. Lelaki Subair ni suka jumpa orang tanya soalan bukan-bukan, mencetuskan akan kekeliruan dalam agama. Tanya contoh macam wal mursalati urfa, apa maksud dia? Bila orang tak boleh jawab, dia kata apalah kau Islam. Jadi bila Umar dapat berita lelaki ni, Umar doa, Allah makinni minhu, ya Allah bagilah aku jumpa dia. Satu hari bila Umar tengah bagi makan orang ramai pada hari Jumaat, lelaki tersebut angkat tangan. Dia kata ya Amirul Mukminin wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Umar kata inilah orang dia. Umar ambil kayu, Umar pukul. Serius. Umar pukul lelaki tu. Hayun kiri kanan. Jadi Umar boleh sibuk dengan Subair ni tapi lupa Ibn Sayyad. Kenapa Umar tak cari kan Dajjal, sedangkan Umar dah tahu Dajjal Nabi ajar pada para sahabat? Patut Umar lupa ke? Dia pernah sumpah dulu kata Ibn Sayyad adalah Dajjal. Ni kadang-kadang kita lupa. Bila kita gigit satu dalil, kita lupa kisah lepas tu. Sebab kisah tu kalau dia kata benda tu betul dan benar, Umar bin Khattab firasat dia kuat. Dan dia takkan biarkan benda-benda yang tak elok, mungkar tu berterusan. Dia akan tetang dan kekang. Kalau kita kata idea kita betul dan Umar salah, maksudnya Umar jahil, kita pandai. Ini keputusan yang kita sebut tadi. Ini ada benda yang sangat bahaya. Sebab tu bila kita kata macam pemahaman tadi, orang awam tadi boleh mungkin dia dapat kefahaman betul, tapi dalam masa sama tetap kena dinilai dengan apa nyata daripada Quran, apa yang terang dan juga apa yang muhkam. Bukannya tiba-tiba terus telan macam tu. Bahkan kebetulan betul pemahaman tadi bukan maksud semua benda dia pandai. Kebetulan betul satu, bukan maksud semua benda dia pandai. Jaga-jaga okey. So jadi kalau kita kat sini kan, dan kita kata dan mereka ni okey, yang dimaksudkan dengan orang awam ni adalah yang bukan ahli ilmu, okey,
Tapi mereka bersama-sama ahli ilmu, dapat dengan ilmu yang dalam dada dia. Yang dimaksudkan apa, macam Hasan Basri pernah nyatakan dalam kata-kata beliau, okay, tentang ilmu. Dia kata ilmu ni ada dua ilmu. Ilmu hati, okay, ilmu, itu yang manfaat, dan ilmu yang di atas lidah. Dan itu adalah hujah Allah Ta'ala ke atas makhluknya. Okay, apa maksud ilmu dalam hati ni? Ilmu dalam hati ni adalah kefahaman keimanan, qalbu, yang terhasil daripada pemerhatian pembaca Al-Quran, apa yang melintas daripada ayat-ayat yang mulia. Dia baca ayat, okay, lalu dia tahu maksud dia, dia faham petunjuk ayat tersebut, dengan keadaan tak perlukan kepadanya pada rujuk tafsir, dia baca plainly, faham. Lalu dia berhenti kepada dalam pada ayat berkenaan dalam keadaan menilai. Kemudian ayat tersebut kan bergerak dengan hati, dengan sebab ayat tersebut hati dia, qalbu dia. Lalu dia pun bentangkan diri dia dan amalan dia pada ayat tersebut. Dia test. Ayat tu punya ada pengertian, dia bawa ayat diri dia kepada ayat berkenaan. Okay. Jika ayat tersebut, okay, jika dia termasuk daripada orangnya, macam ayat Allah Ta'ala tegur atau Allah Ta'ala puji, dia termasuk sama, dia puji Allah Ta'ala, dia gembira. Tapi kalau dia bukan ahlinya, dia akan hisap diri dia, muhasabah dia, dan juga apa? Dia akan dia cela diri dia, dan dia kata kenapa lah kau tak buat, kenapa lah kau sekian. Dia marah diri sendiri. Okay. Dan dekat sini doktor ni dia cerita satu kisah. Kisah ni kisah realiti betul berlaku. Okay, yang menerangkan maksud bila kita kata orang yang ada hati ni, ilmu dalam hati yang dimaksudkan tu adalah, okay, orang tu yang faham ayat tersebut, tak perlu kepada penjelasan tafsir. Cerita dia seorang orang lelaki, orang awam, okay, di tempat di negeri di Qasim ni, di Saudi Arabia. Okay, ketika mana mendengar imam membaca firman Allah Ta'ala. Imam baca firman Allah Ta'ala surah Ahzab ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Okay. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 7 dan 8 surah Al-Ahzab. Sekejap saya pastekan. Okay. Okay. Ayat 7 dan 8 surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitan. Ni tengok macam tadabbur yang betul. Yang daripada orang awam biasa, yang kita panggil dia sebut benda tu spot on, memang betul, kena betul dengan keadaan. Dia kata ini. Dia kata dalam pasal dia cuba bawa ayat tadi kepada kehidupan dia. Dia kata bila imam tu baca surah Ahzab ayat 8 dan 7 dan 8, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadna minan nabiyina mitsaqahum. Ingat tatkala mana kami ambil daripada para nabi perjanjian-perjanjian mereka. Wa minka, daripada engkau. Wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Daripada engkau, daripada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil daripada mereka perjanjian yang kuat. Yang kuat, yang besar. Yang kasar, ghalidh, kasar. Maksudnya perjanjian yang sangat kukuh. Sangat kukuh. So dari itu nama yang 5 disebut tu, Muhammad SAW, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ini adalah ulul azmi. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-8. Liyas alas sadiqina an sidqihim. Supaya Allah Ta'ala boleh tanya kepada orang yang benar akan kebenaran mereka. Wa adalil kafirina azaban aliman. Disiapkan untuk orang-orang kafir azab yang pedih. Lalu lelaki ni, bila dengar imam baca ayat tersebut, lepas solat, dia bangun, dia kata kepada jemaah masjid, korang semua, dia kata, ya jemaah, dia kata, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Mereka itu dan ayat imam baca tadi, para rasul akan ditanya mengenai kebenaran mereka. Kalau rasul-rasul pun ditanya, mereka buat kerja dah. Dan nama rasul yang disebut tadi, ulul azmi. Mereka buat kerja dah, ditanya oleh Allah Ta'ala. Macam mana kita nanti? Lalu dia nangis. Dia faham ayat tu, dia nangis. Dan orang ramai pun apa? Menangis dengan sebab apa? Sebab orang lain. Sebab tangisan pakcik ni tadi. Dia orang biasa. Dia bangun pas solat tu, dia kata, tuan-tuan sekalian, dia kata, itu para nabi. Yang diorang ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang kebenaran. Kita lagilah teruk kena tanya. Diorang memang dah benar. Macam mana kita akan jadi nanti? Ini tadabbur. Ini panggil tadabbur. Dia masukkan diri dia ke dalam tajuk ayat tersebut.
Dia masukkan di dalam ayat tersebut supaya orang ramai faham. Macam ayat lain macam tu, macam apa, macam kisah ayat surah Al-Baqarah kan, bila Allah nyatakan berkenaan dengan tajuk wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kan, surah Al-Baqarah. Kan ingat tak ke mana mengangkat Ibrahim dan Ismail binaan Kaabah, diorang berdoa rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terima dari kami, innaka antas samiul alim, engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi para ulama tadabbur ayat ni, dia kata kalau Ibrahim dan Ismail tengah buat kerja Allah perintah, diorang tengah buat, diorang pun takut amalan diorang tak diterima. Diorang siap minta rabbana taqabbal minna. Kita dah buat, aku dah buat dah. Tak. Para anbiya tak macam tu. So bayangkan kat situ, ini cara tadabbur yang sebenar. Daripada tafsiran Al-Quran, daripada pengertian maksud dia, kita nilai diri kita, di mana duduknya kita untuk ayat berkenaan. Itu maksud sebenar tadabbur. Dan kelima yang terakhir, barang siapa yang suka untuk ditaufikkan, Allah Ta'ala beri ketepatan pada dia untuk mentadabbur yang betul, yang elok, hendaklah dia memperdalamkan pandangan pada kitab Allah. Banyakkan baca Quran. Ni kita banyak baca WhatsApp, banyak baca Facebook kan. Kita banyak baca macam tu. Mengambil berat tentang Quran, membaca Quran, dan mengambil berat tentang membaca kata-kata ahli ilmu. Yang membuat pemastian dalam tajuk ni. Di atasnya yang pertama sekali kita kena baca apa adalah para sahabat Nabi SAW, sahabat Muhammad SAW, dan anak murid mereka. Sebab mereka yang kadang-kadang berikan gambaran macam tu. Kalau dalam tafsir mereka tu ada isyarat yang sangat jelas. Itu hasil pemerhatian dan gambaran daripada satu bentuk daripada bentuk-bentuk tadabbur. Kerana ini di antara perkara yang mengembirakan pada seorang yang belajar ilmu. Bila berbagai atau bermacam-macamnya gambaran salafus soleh dalam menafsirkan ayat Quran. Kerana ia akan buka satu pintu tadabbur dan juga menganugerahkan pemikiran yang tambahan daripada perbuatan memandang kepada pengertian-pengertian ayat tersebut. Bila banyak pendapat tadi kita bandingkan, kita akan dapat lihat satu benda yang sangat menarik. Contoh macam baru ni ada ini contohlah baru ni. Bila saya diminta oleh bos saya untuk cari ayat berkenaan dengan betul ke ada ayat berkenaan dengan tajuk rakyat ni, masyarakat ni adalah cermin bagi pemerintah. Maksud dia kalau pemerintah tu baik, pemerintah tu baik, dia sebenarnya datang daripada rakyat yang baik. Kalau dia kata pemerintah tu pun kita panggil dapat pemerintah yang tak elok, sebenarnya dia datang daripada keadaan yang tak elok je, daripada orang-orang yang menjadi pengikut. Dia sebenarnya dalam surah Al-An'am ada ayat. Jadi dia tanya saya betul tak pasal dia hadis tak ada, hadis tak sahih. Hadis berkenaan kama takunu yuwalla alaikum, macam mana kamu berperangai akan dikuasakan ke atas kamu. Dalam surah Al-An'am ni contoh, saya nak bagi contoh ni benda yang saya share sikit. Pasal pengertian, pasal kita nak tahu betul tak pasal benda ni ada dalam termasuk daripada Syekh Ibn Utsaimin punya fatwa. Bila dia tegur, kan orang kadang-kadang marah, dapat pemerintah pelik lah, tak senonoh lah apa sebagainya, tapi orang lupa sebenarnya pemerintah yang datang tu sebenarnya hasil cerminan kepada keadaan mereka. Ni contoh saya bagi. Ada saya jawab pada bos saya, dia mintakan dalil. So, jadi dalam surah Al-An'am ayat 129 kan, Allah Ta'ala nyatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun, dan demikianlah kami memperwalikan. Actually dalam kalimah yang datang dan terjemahan dia kata make allies, kami jadikan berteman, berkawan sebahagian zalim dengan zalim yang lain dengan sebab apa mereka kerjakan. Tapi bila kita lihat dalam tafsir kan, Qatadah bin Di'amah Sadusi tafsir dia kata apa? Innama liwallillahu, sesungguhnya memperwalikan Allah Ta'ala an-nasa bi'amalihim. Allah Ta'ala perwalikan orang manusia ni dengan amalan mereka. Fal mu'minu waliyul mu'min, maka orang beriman wali bagi orang beriman. Aina kana wahaitsu kana, di mana saja dia berada, di mana dia berada dan di sana mana dia berada.
dia berada, di mana saja dia berada. Dan dia kata wal kafiru dan wal kafir pula waliul kafir. Dia adalah pelindung dan juga pengurus bagi orang kafir. Aina makana, di mana saja dia berada, wa haitsuma kana, di mana saja dia berada. Bila saja dia berada, di mana dia berada. Dia kata walaysa iman bitamanni, nanti adalah iman tu dengan impian-impian. Dia kata wala bitahalli, dengan juga berpura-pura. Dan pendapat ni dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari. Jadi contoh macam mana kalimah tersebut kan, kalau kita nak kalimah nak dapatkan maksud berkenaan, kalau direct kata orang tak elok perangai, dapat pemimpin tak elok, tak jumpa. Tapi daripada tafsiran yang datang, maka ayat tu kita boleh reflect pada diri kita lah. Mana tak perlu kita mengamuk marah bila dapat pemimpin yang tak senonoh sangat. Sebab apa? Sebab kita pun kadang-kala tidak berharap kepada Allah Ta'ala untuk pemimpin jadi baik. Itu contoh. Ini macam mana berlaku. Contoh macam lain macam Hasan Al-Basri dan tafsir surah Al-Imran. Al-Imran 108. Al-Imran 198. Nah, Al-Imran 198. Okey. Al-Imran 198. Yang Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang di sisi Allah Taala lebih baik untuk orang yang abrar. Okey, siapa abrar? Abrar ni siapa? Hasan Al-Basri berkata dalam tafsir beliau, humul ladina la yu'dhuna dzar. Mereka adalah orang yang tak menyakiti hatta zarah. Mana habuk pun tak kacau. Habuk pun tak kacau. Orang abrar ni adalah orang yang tak kacau habuk. Habuk pun tak kacau. Semut kecil pun tak kacau. Semut kecil yang datang ni pun tak kacau. Zar ni dalam bahasa Arab, actually maksud dia semut merah kecil. Yang semut merah kecil tu panggil zar. Zarratin kan, zarrah. Ada kan zar, okey. Jadi dia tak kacau walau sebesar itu, walau habuk sebesar habuk pun benda berkenaan tak ada kacau. Dia kata kalaulah ini dia kata mereka tak sakiti akan hatta semut yang kecil. Kerana hina je kecil dia. Dia kata adakah boleh kita lihat orang-orang ni menyakiti anak Adam yang lain? Adakah anda lihat orang ni boleh menyakiti anak Adam yang lain? Ini contoh. Kan? Jadi apatah lagi saudara mara mereka se-Islam. Untuk mereka kutuk lah, kata bodoh lah, lembu lah, ikut WHO dan sebagainya. Lagilah dahsyat. Kalau anda kata benda tersebut, kan, kita nak kutuk orang kan, fikir-fikirlah dulu. Jangan sampai nanti bila terbalik pada diri kita, orang tanya balik, kita menggalawah marah. Time kita kutuk orang, tak pernah rasa nak pernah tahan, cakap direct je. Tapi bila kita kena balik, itu masalah, kita mengamuk. Saman orang ni, saman orang tu. Ini masalah lah. Ini kita kata satu sikap yang tak baik. Dan kita nasihatkan kepada saudara kita yang lain, kalau sekiranya kita nak menegur, jadi adil. Jangan tegur bila mana kawan kita kena. Bila kawan kita bercakap, mengutuk orang sebagainya, kita tak pernah tegur pun. Tiba-tiba satu hari, kawan kita kena, kita beri pertahankan dia. Bahkan kita letak siapa yang melampau dalam bermusuhan dan sebagainya sebagai munafik. Ini sangat bahaya. Kena berlaku adil, dia jaga sikit. Jadi memang kita kata tengok, dari situ dapat lihat bagaimana kata-kata Hasan Basri tadi disukai oleh orang yang belajar tafsir supaya dapat lebih lagi pengertian dan dapat aplikasi kepada kehidupan kita. Okey, sebagai penutup, apa kita bentang malam ni bukanlah seruan untuk menutup pintu mentadabbur Al-Quran. Bahkan dia adalah seruan kepada apa yang Allah Ta'ala seru kepadanya untuk mengajak tadabbur Quran, memikirkan pada makna-maknanya. Akan tetapi di bawah skop kaedah-kaedah yang terpelihara dan mengikut manhaj salaf dalam memahami makna-makna dan juga mengeluarkan pengertian makna supaya tidak terjatuh dalam yang terlarang. Dan ini adalah kerana akan bila jatuh dan terlarang ni, ini adalah kata-kata kepada Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu. Dan kerana perintah mentadabbur Al-Quran ini adalah perintah yang dihasilkan melalui cara-cara yang membantu untuk perealisasiannya. Dan dia adalah sangat banyak. Dan kitab-kitab yang dikarang oleh ilmuwan sekarang sangat banyak sebenarnya tentang tadabbur Al-Quran. Yang dalam bahasa Melayu ada, bahasa Arab ada dan sebagainya. Cuma kita ambil daripada sumber yang betul. Jangan main asal muka Arab je kita ambil. Asal muka sekian kita ambil. Yang nampak nama sikit-sikit pelik-pelik pun kita ambil. Bukan macam tu. Tengok daripada manhaj. Kan, sistem dia, adakah dia bersama dengan salafus soleh dalam pemahaman atau tidak. Kalau dia bukan bersama salafus soleh, jangan ambil sebagai rujukan kita. Kerana kita tak nak rosak. Mana possibility rosak tu ada, kenapa buat? Kan? Kalau makan pun, kalau ada kebasian, makanan kita rosak, tak nak kita makan. Tapi kenapa bila kita bab agama, tak nak berkira-kira untuk memilih? Kena berkira-kira.
Kalau berkira bab makan, lebih dahsyat patut berkira berkenaan masalah sumber agama yang kita ambil. Baik. Wallahu a'lam. Tadi apa benda soalan pelik-pelik ni? Ni kadang-kadang yang nak kena marah juga. Tak marah kan kata tak adil. Siapa-siapa yang tanya soalan, tanyalah berkaitan tajuk. Kan? Tanya berkaitan tak ada tajuk ni pasal. Okay. Mana hadis lalat jumpa? Macam mana dengan status hadis lalat? Hadis lalat sahih. Bahkan telah dibuat pada zaman Mutawalli Sya'rawi di Mesir. Dia dah buat. Bila ada geng-geng yang geng-geng liberal ni lawan hadis tu, diorang buat 3 bekas air, lalat jatuh terus keluar. Lalat kedua rendam sekali, rendam 2 kali, 3 kali. Dia kata makin direndam makin hilang. Sebab nak faham macam ni, dia sistem dia simple je. Lalat ni dia hinggap pada benda yang kotor. Dan logiknya kalau dia bawa benda kotor tadi, dia akan termudarat pada mula-mula sekali. Basically dia patut termudarat. Macam dia hinggap. Tapi perasan tak? Lalat tak pernah kena ta'un. Tak ada lalat bergelimpangan mati sebab makan racun. Mana ada? Sebab dalam badan dia atau pada badan dia, macam Nabi sebutkan, memang ada antigen kepada patogen ataupun mikroorganisma yang melawan balik akan bakteria. Sebab tu dia boleh hinggap tanpa sakit. So, bukan dia wali dia kan wali. Kan ada orang kita bongok ni dia kata apa? Tengok tak sakit. Tengok tak sekian. Bukan. Kan? Macam apa ambil air buaya ke untuk berubat sebenarnya kan. Kalau tu ambil lalat lah. Lalat singgah dekat apa? Kalau buaya makan bangkai tak sakit perut, lalat hinggap kat tahi tak sakit perut. Ambil lalat tu genyih kat badan. Itu contoh masalah lah yang kena perhatikan balik. So bab hadis lalat tu semua ada. Mana ikut salafus soleh orang tak check, tapi kena tu betul. Para sahabat beramal celup. Dan benda tu telah terjadi dibuat uji kaji berkenaan di Mesir. Kami waktu di Yaman dulu, guru kami Syekh Majid Zindani kata, diorang pernah buat dekat Saudi sekali. Ini cabaran lah kepada siapa belajar kat USM ke, UPM ke, UM ke, siapa yang ambil bahagian benda ni. Buatlah kajian hadis Nabi tadi. Kita kadang-kadang takut sangat, sedangkan kita tahu bahawa Nabi tak akan menipu. Nabi tak akan cakap daripada kehendak baginda sendiri. Dan bila sahih hadis tersebut, buatlah uji kaji. Buat uji kaji. Kita tak pernah bimbang lah. Ada kadang orang bimbang nak uji kaji. Tadi takut nanti benda tu hasil dia di opposite. So kita nafikan hadis ikut kepada pendapat sains. Okey, dia orang tak dalil tak cukup, guna akal untuk elaborate, tak tahu nak berhenti kat mana. Itu dah itu sekian. Okey, tak ada lah. Okey, baik. Wallahu a'lam. So kita berhenti sini insya-Allah. Jadi semoga apa yang kita sampai pada hari ini bermanfaat pada semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.